Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Banyak perkara telah pun kami bawakan dalam siri Pantau Kerajaan Baru ini. Sudah tentu untuk waktu ini saya nak membawa anda semua dengan lebih rapat 30 minit ini meneliti isu yang sudah tentu terutamanya menghantui mereka yang tinggal di kawasan Lembah Kelang, iaitu berkait dengan pengangkutan awam. Kerana kalau kita bercakap soal pengangkutan awam ini sejak kebelakangan ini, kita nampak banyak perkara-perkara yang terus membelenggu kehidupan penggunanya apabila berlaku kerosakan LRT dan sudah tentu banyak lagi perkara-perkara kerana pengangkutan awam ini bukan sahaja LRT, banyak lagi perkara yang perlu kita telitikan dan juga memahami berkenaan dengan konsep pelaksanaan pembangunan yang lebih mampan dan meningkatkan produktiviti rakyatnya. Jadi, saya nak terus sahaja perbincangan ini bersama dengan teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy UTHM. Dr. Fahmi, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani pada waktu ini. Sudah tentu kita nak meneliti, melihat kepada banyak perkara berkait dengan pengangkutan awam ini. Memperkasakan pengangkutan awam satu perkara. Apabila pengangkutan awam itu diperkasa juga, kita akan meningkatkan produktiviti rakyat. Pertama sekali mungkin Dr. Fahmi boleh jelaskan secara umumnya terlebih dahulu melihat kepada jaringan pengangkutan awam dalam konteks di Lembah Kelang ini. Bagaimana tahapnya kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara yang lain, kerana kalau kita lihat Indonesia sudah tentu pengangkutan awamnya juga telah pun mula bertambah baik. Itu rakan kita yang paling dekat lah antaranya, termasuklah Singapura. Sudah lama sistem jaringan pengangkutan awam itu sering kali ditambah baik. Dr. Fahmi. Terima kasih Arif kerana mengundang ke Esok Awan ni. So far kalau kita lihat sebenarnya jaringan pengangkutan awam di Malaysia ini sebenarnya kita berada di tahap yang efisien khususnya di kawasan bandar. Kalau kita katakan sebagai jaringan pengangkutan awam ini bermaksud ia melibatkan ketiga-tiga bahagian lah. Yang pertama sekali pengangkutan darat, yang kedua pengangkutan air dan yang ketiga adalah pengangkutan udara. Tapi apabila kita berbincang berkaitan dengan pengangkutan di kawasan Lembah Kelang, ia lebih tertumpu kepada pengangkutan darat. Dan kalau kita lihat jaringan pengangkutan awam di Lembah Kelang, ia lebih memfokuskan kepada pengangkutan awam utama yang saya boleh kategorikan. Contohnya perkhidmatan jaringan kereta api yang bersepadu. Kita ada monorail, kita ada KTM komuter, kita ada KTM antara bandar, kita ada LRT, kita ada MRT, kita juga ada ETS dan juga kita ada juga ERL. Dan sebenarnya jaringan pengangkutan awam di Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang ini juga terdapat juga bas-bas perantara yang boleh kita jalin hubungkan di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Berbanding dengan negara-negara jiran kita sebenarnya, pengangkutan awam di Malaysia ini sebenarnya bersifat orang cakap yang lebih komprehensif, walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang perlu kita tambah baik untuk supaya bukan sekadar untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, tapi pada masa yang sama kita nak meningkatkan jumlah penumpang menggunakan pengangkutan awam di kawasan Lembah Kelang. Dr. Fahmi menyebut berkenaan dengan meningkatkan sudah tentu sentiasa kita nak menambah baik sistem jaringan pengangkutan awam. Kerana kalau kita bercakap juga berkenaan dengan pengangkutan awam ini, penting untuk kita teliti first and last miles itu. Kerana orang jarang nak bercakap berkenaan dengan first and last miles ini, kerana selalu kita meneliti, oh okey, LRT okey ke tak okey, ada problem ke tak ada problem, KTM ikut masa ke tak ikut masa, itu yang sering dibualkan. Sedangkan first and last miles itu perkara yang paling utama. Mungkin Dr. Fahmi boleh perincikan berkenaan dengan sejauh mana tahap kita meneliti dan juga menambah baik fasiliti jaringan pengangkutan awam, terutama melibatkan first and last miles ini. Sebenarnya isu first dan and last mile ni sudah lama diperkatakan.
Sebab itu ramai orang masyarakat Malaysia terutamanya di Lebah Kelang ini menggunakan kenderaan persendirian termasuklah e-hailing Ya. kerana kita beranggapan bahawa sukar untuk mendapatkan pengangkutan awam. Sebenarnya sistem sokongan terhadap pengangkutan awam sedia ada itu bagi saya perlu ditambah baik. Apa yang saya maksudkan sebagai sistem sokongan itu adalah integrasi ya pengangkutan awam antara satu sama lain dan kebolehcapaian pengangkutan awam itu sendiri. Itu adalah isu first and last mile yang pertama. Isu yang paling besar adalah untuk mendapatkan pengangkutan awam itu sendiri, isu capaian. Sebab itu ramai di kalangan pengguna lebih gemar menggunakan perkhidmatan e-hailing. Tapi perkhidmatan e-hailing ini masih lagi kita boleh kategorikan sebagai kenderaan persendirian. Dan kalau kita lihat setengah kawasan itu kita akuilah mempunyai perkhidmatan bas, tapi ada juga permintaan tapi ia tidak meluruh Ya. kerana kita menganggap bahawa laluan bas ini adalah kekal dan tetap. Sebab itu saya seringkali menyatakan bahawa satu kaedah ataupun penyediaan pengangkutan awam berdasarkan kepada permintaan boleh diketengahkan untuk kita memberikan akses kepada kawasan yang sukar kita lalui kerana ia masih lagi mengekalkan ciri-ciri pengangkutan awam kerana kita boleh berkongsi dengan pengguna yang lain apabila kita menggunakan kenderaan tersebut kerana ia lebih kepada kenderaan yang lebih kecil daripada bas seakan-akan bas mini contohnya van kerana ia lebih selesa, laju, efisien, kos yang lebih murah dengan kekerapan perkhidmatan yang kita boleh berikan dengan tinggi untuk menyelesaikan isu last mile ini. Hmm. Dan kalau kita lihat laluannya juga kita boleh ketengahkan dia lebih bersifat fleksibel dan juga tidak tetap. Di samping itu kalau kita lihat tempat menunggu ataupun hentiannya juga ataupun tempat menunggu itu kita boleh ubah daripada satu kawasan tertentu tanpa melibatkan kos yang tinggi untuk kita membina infrastruktur. Jadi bagaimana pula dengan pengguna? Pengguna juga boleh menempah seperti juga e-hailing. Jangka masa tiba boleh kita pantau melalui aplikasi seperti mana perkhidmatan e-hailing itu. Sebenarnya konsep ini bagi saya ia bukan sekadar memberi manfaat kepada pengguna tetapi juga ia dapat menjimatkan kos kepada pengendali pengangkutan awam dan sekaligus kita dapat mengurangkan penggunaan pengangkutan persendirian. Jadi perkhidmatan ini sebenarnya dapat menyelesaikan isu first and last mile apabila kita dapat menghubungkan satu kawasan yang sukar diakses kepada pengangkutan awam sedia ada sama ada bas, perkhidmatan bas yang mempunyai laluan tetap tadi ataupun perkhidmatan kereta api sedia ada. Hmm. Untuk kita sokong pelaksanaan ini, kita sediakan juga laluan khas pengangkutan awam untuk kita perbanyakkan lagi supaya capaian pengangkutan awam itu lebih mudah kita perolehi, cepat dan juga selamat. Ya. Arif. Doktor menyebut berkenaan dengan penambahbaikan, sudah tentu kita nak meneliti melihat kepada sebagai contoh saya dari segi masa kerana lambatlah nak tunggu bas seperti yang doktor katakan tadi, laluan khas dan sebagainya. Sejauh mana keperluannya pada ketika ini terutama di kawasan Lembah Kelang kerana nak kejar timing bas satu, nak kejar timing LRT satu. Jadi banyak perkara sebagai pengguna, kalau saya meletakkan diri saya sebagai pengguna LRT, saya perlu memikirkan itu. Berapa minit bas saya boleh sampai? Berapa minit saya akan sampai ke LRT? Saya sampai LRT, ada tak LRT selepas itu? Maksudnya berapa lama lagi masa saya perlu hingga sampai ke pejabat sebagai contoh? Pandangan doktor. Sebab itu dalam kita membangunkan sistem pengangkutan di dalam sesebuah bandar yang mempunyai kepadatan penduduk seperti Lembah Kelang, integrasi teknologi dan juga sistem pengangkutan yang komprehensif perlulah saling hubung antara satu sama lain. Seperti mana yang saya katakan tadi apabila saya mencadangkan konsep mengenengahkan permintaan pengangkutan awam berdasarkan permintaan itu, maksudnya kita perlu memantau daripada aplikasi bilakah masa pengangkutan tersebut akan sampai tiba dan daripada situ juga kita boleh tahulah bila masanya ia akan sampai tiba dan kita boleh menjangkakan tempoh masa
daripada kawasan yang kita nak pergi, destinasi yang kita nak tuju. Sebab itu ini sangat penting untuk kita menghubungkan pengangkutan yang sedia ada dengan konsep yang kita hendak ketengahkan ini, kita hendak perkenalkan ini supaya mempunyai integrasi antara satu sama lain. Maksudnya soal lambat itu tidak menjadi masalah utama lagi. Ya. Di samping itu juga kita kena faham walaupun kita memperkenalkan konsep ini, kita kena ada satu laluan khas terhadap bas ataupun pengangkutan awam supaya ia tidak mengganggu sepanjang laluan perjalanan pengangkutan awam tersebut. Mhm. Arif. Doktor, menarik saya nak bawa perbincangan kita sedikit menyebut berkenaan dengan digital. Doktor ada sebut berkenaan dengan digital. Sejauh mana pengendali pengangkutan awam di negara kita ini mengadaptasi, mengguna pakai sebagai contoh update kemas kini, waktu dan sebagainya. Jadi orang ramai pengguna on the go je boleh check. Okey, lagi 2 minit bas saya sampai. Lagi seminit LRT saya akan sampai. Sempat tak? Okey, next train pula LRT pukul berapa? Pukul berapa? Sejauh mana adaptasi dan juga penerimaan pelaksanaan oleh pengendali-pengendali pengangkutan awam dalam sudut digitalisasi perkhidmatan ini, Doktor? Kalau kita lihat keadaan sekarang, bagi saya tahap kepekaan pengendali pengangkutan awam ini terhadap teknologi terkini adalah sangat tinggi. Kita tak perlu ambil jauh lah, macam contoh perkhidmatan pengangkutan persendirian e-hailing, bagaimana mereka boleh mengadaptasi dengan pengguna aplikasi e-hailing itu sendiri. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan teknologi terkini itu, bagi saya tidak menjadi satu masalah. Yang paling penting, teknologi yang diperkenalkan itu mesra kepada pengguna, mesra kepada pengendali. Pengendali tahu peranan bagaimana nak menggunakan aplikasi tersebut, maka isunya selesai. Jadi perkara itu tidak berbangkit kerana kita nampak bahawa sepanjang saya menggunakan pengangkutan awam, termasuklah e-hailing sebagainya, tidak ada isu besar terhadap penggunaan teknologi. Ya. Harif. Doktor, antara salah satu cabaran membangunkan infra pengangkutan awam di kawasan kepadatan tinggi ini, sebagai contoh saya dulu duduk di Kelana Jaya, nak parking dekat LRT Kelana Jaya tu memang tak ada parking kerana kita berbalik kepada first and last miles. Orang akan ramai bawa kereta, sanggup bawa kereta dari rumah ke stesen LRT, parking baru naik LRT pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Pandangan doktor, adakah wajar untuk ada lagi, kalau kita lihat MRT mula mengguna pakai parking bertingkat sebagai contoh. Adakah apabila kita menyediakan sistem perkhidmatan yang baik menangani isu-isu melibatkan first and last miles ini, tak perlu lagi orang nak bawa kereta, pengendali stesen ataupun nak kena buat parking bertingkat dan sebagainya. Pandangan doktor berkenaan perkara ini? Parking bertingkat ataupun kita katakan sebagai park and ride. Ya. Park and ride ini sebenarnya salah satu kaedah bagaimana kita nak mengurangkan pergerakan kenderaan masuk ke dalam suatu kawasan bandar. Sebab itu konsep park and ride ini diperkenalkan di suatu stesen kereta api yang di luar daripada kawasan tumpuan kepadatan penduduk. Itu yang pertama. Jadi daripada aspek itu sebenarnya kita juga kena memastikan bahawa walaupun kita meletakkan tempat letak meletakkan kereta di tempat letak kereta itu di jauh, tapi untuk sampai ke kawasan pengangkutan awam itu kena pastikan adalah perkara itu. Dan kalau kita lihat lagi satu, cabaran untuk kita bangunkan infra pengangkutan awam ni di kawasan kepadatan tertinggi ni adalah tanah dia sebab terhad. Tanah adalah sangat terhad. Sebab itu berlaku persaingan untuk guna tanah. Jadi kosnya akan menjadi lebih tinggi dan berlipat kali ganda. Jadi ia memberikan kesan kepada pembangunan sebuah infra yang sangat besar. Sebab itu pengenalan kepada konsep menyediakan pengangkutan awam yang lebih melibatkan kos yang rendah, mesra pengguna, efisien, cepat perlu diperkenalkan supaya ia dapat mengurangkan kesesakan di jalan raya, terutamanya di kawasan Lebah Kelang.
Okey, Dr. Fahmi, kita nak berhenti rehat seketika saja. Selepas ini banyak lagi saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada budaya menyelenggara dan juga bagaimana ianya memberi impak dalam produktiviti warganya. Kita berhenti rehat seketika, Pantau Kerajaan Baru bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu dalam sekitar 15 minit yang lalu kita membincangkan berkenaan dengan memperkasa pengangkutan awam sekaligus meningkatkan produktiviti rakyat. Masih lagi bersama saya menerusi Google Meet, teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy UTHM. Dr. Fahmi bercakap soal budaya menyelenggara. Kerana kalau kita lihat antara yang dilakukan oleh menteri yang baru memantau secara bersendiri hanya dengan pegawainya seorang sahaja melihat ke stesen LRT bagaimana kualiti perkhidmatannya, waktu menunggunya, tandas, ruang menunggu, termasuklah seperti escalator, lift dan sebagainya. Ini kerana ianya pengangkutan awam ini perlu dilihat secara holistik, secara menyeluruh. Pandangan doktor melihat kepada budaya menyelenggara kerana masih lagi wujud isu kalau kita lihat menteri sendiri upload berkenaan dengan escalator tak berfungsi, lift untuk OKU tak berfungsi, perkara-perkara sebegini, doktor. Okey, walaupun kemudahan pengangkutan awam kita pada masa ini boleh saya kategorikan sebagai kelas pertama, tapi bagi saya sistem penyelenggaraan kita perlu perbaiki. Walaupun kita sedar ada kemudahan yang canggih, tapi kalau misalnya budaya untuk penyelenggaraan ini orang cakap tidak seiring dengan keupayaan teknologi, berkemungkinan 10 ataupun 20 tahun lagi kita akan terus ketinggalan. Namun dalam konteks penyelenggaraan ini saya faham kos penyelenggaraan ini bukanlah satu kos yang murah, tapi ia melibatkan kos yang agak tinggi. Kalau kita lihat aspek jaringan dengan dan keadaan jumlah penumpang yang agak rendah, laluan pengangkutan awam yang tidak menguntungkan dan banyak pengendali pengangkutan awam mengalami kerugian, ia sebenarnya memberikan kesan kepada pengendali pengangkutan awam untuk melakukan penyelenggaraan di tahap optimum. Sebab itu, dalam aspek ini, dasar dan perancangan bantuan daripada pihak kerajaan kepada pengangkutan awam ini sangat penting. Okey, termasuklah pemberian subsidi agar semua pengangkutan awam ini dapat diselenggara dengan baik. Pada masa yang sama juga, pengendali pengangkutan awam perlu memikirkan inisiatif untuk kita meningkatkan jumlah penumpang dan juga pendapatan sampingan dengan menyediakan pengangkutan awam itu agar dapat meningkatkan kapasiti penyelenggaraan di tahap yang lebih optimum. Kita kena faham kedua-dua belah pihak, kerajaan dan juga pengendali perkhidmatan pengangkutan awam mempunyai satu objektif ataupun hala tuju yang jelas, namun kedua-dua entiti ini perlu memainkan peranan yang penting, sokong antara satu sama lain. Kalau dulu kita kata win-win situation, tapi ini kita kena katakan bahawa all win. Semua pihak mesti menang. Pengendali pengangkutan awam dan juga pihak kerajaan supaya bukan sekadar hanya kemudahan kelas pertama tetapi aspek tahap penyelenggaraan itu dapat dilakukan pada tahap yang optimum. Doktor, bercakap berkenaan dengan budaya menyelenggara sebagai contoh, kita melihat kepada isu yang berlaku melibatkan sistem LRT baru-baru ini. Jutaan penggunanya tergendala penggunaannya itu selama lebih kurang dalam 5-6 hari juga. Bagaimana kita nak meneliti berkenaan dengan perlunya kita ada pembangunan kepakaran sendiri kerana kita nak kena tunggu pakar luar masuk, ialah banyak perkara-perkara yang sepatutnya sekiranya kita ada pakar di negara kita sendiri, kita tak perlu tunggu terlalu lama untuk menyelesaikan sesuatu isu melibatkan sistem penyelenggaraan dan sebagainya. Pandangan doktor?
Saya percaya dan yakin bahawa setiap pengendali pengangkutan awam itu daripada aspek penyelenggaraan, sekiranya ada apa-apa berlaku kerosakan dan sebagainya, menjadi tanggungjawab mereka untuk. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita kena faham sebuah teknologi itu berbeza dengan teknologi yang lain. Jadi daripada aspek konteks kompleksnya itu perlulah merujuk kepada keupayaan pengendali pengangkutan awam itu sendiri. Saya tidak mahu memberikan komentar berkaitan apakah kerosakan dan sebagainya. Kerana saya yakin dan percaya mereka dapat menyelesaikan isu tersebut. Cuma sudah pasti untuk kita pergi lebih jauh, kita sudah kena kenal pasti macam mana pembangunan sumber manusia pada masa hadapan agar dapat kita menyediakan tenaga pakar, bukan sekadar bekerja tetapi ia menjadi tenaga pakar yang boleh menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan. Yang itu yang telah pun kita utarakan dan juga kita sedang usahakan untuk menyediakan tenaga pakar. Di institusi pengajian tinggi, contohnya UTHM juga, kita juga sedaya upaya untuk membantu pihak kerajaan, pihak pengendali pengangkutan awam untuk melahirkan tenaga pakar, human capital development kepada para pelajar supaya menjadi satu tenaga pakar pada masa hadapan. Doktor, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada bagaimana ianya meningkatkan produktiviti. Kerana saya ada baca kajian dari di Jepun dan juga di Jerman sebagai contoh, dua negara ini yang telah pun menjalankan kajian impak pengangkutan awam yang baik, impaknya terhadap kehidupan produktiviti warganya. Sejauh mana pengangkutan awam di Malaysia ini dan juga secara umumnya melibatkan darat, udara dan juga air, termasuklah terutama di kawasan Lembah Kelang ini, membantu meningkatkan produktiviti rakyat ataupun warganya secara umum, Doktor? Sebenarnya pengangkutan awam ni, Haris, sebenarnya ia dapat meningkatkan produktiviti apabila kita dapat melaksanakan pengangkutan awam yang lebih efisien. Cubalah kita bayangkan, kalau misalnya kita ambillah contohnya gaji purata seorang pekerja tu RM2,500 sebulan. Ini bermakna sejam masa mereka bernilai RM5.70 sebagai contoh. Kalau misalnya 3 jam dihabiskan sehari di atas jalan raya, selama 22 hari bekerja, mereka akan kehilangan produktiviti sebanyak lebih kurang dalam RM370 sebulan. Itu baru seorang. Kalau kita ambil 10% lah jumlah pekerja yang terperangkap dengan kesesakan ini, dengan keadaan pengangkutan awam yang tidak efisien dan sebagainya, kita akan rugi lebih kurang 5 bilion setahun aspek produktiviti negara. Maksudnya kos itu akan semakin lama semakin meningkat sekiranya kita tak dapat menyediakan pengangkutan awam yang lebih efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya produktiviti juga dapat meningkat kerana kita dapat mengurangkan kos subsidi bahan api. Kerana dengan keadaan kita menggunakan pengangkutan persendirian, kita tak menggunakan pengangkutan awam, berlaku lagi kesesakan, maka kos bahan api semakin lama semakin meningkat. Kerana terpaksa menampung, kita terpaksa menunggu 2-3 jam di atas jalan raya, tidak menggunakan pengangkutan awam, ia tak dapat menjimatkan kos subsidi. Of course, yang akhir sekali kos daripada aspek kesihatan fizikal dan mental. Fizikal sudah pasti kita keletihan, mengantuk. Dia sebenarnya akan mengurangkan produktiviti ketika bekerja ataupun pulang ke rumah. Aspek kesihatan sebagai contoh, duduk terlalu lama dan sebagainya apabila menggunakan kenderaan persendirian. Sebab itu, daripada aspek pengangkutan awam ini sebenarnya, ia dapat meningkatkan produktiviti kerana ia adalah salah satu jalan bagaimana kita dapat mengharungi kesesakan lalu lintas supaya kita pergi ke tempat kerja dan hasilnya kita dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Itulah berkaitan antara pengangkutan awam dengan produktiviti negara. Haris. Doktor, mungkin akhir sekali berbaki lebih kurang dalam 2-3 minit perbincangan kita ini. Harapan serta menuju ke hadapan, apa yang Doktor idamkan melihat
kepada kepimpinan di bawah YB Anthony Loke sendiri, terutama melihat kepada penambahbaikan yang boleh lagi dilakukan untuk memastikan bahawa pembangunan ekosistem pengangkutan awam itu adalah secara holistik, menyeluruh dan sekaligus meningkatkan produktiviti warganya. Doktor. Kita mengharapkan bahawa kerajaan sekarang ini melihat dan juga menyediakan pelan melalui dasar pengangkutan negara yang lebih komprehensif. Maksudnya ia lebih melihat kepada aspek menyediakan perkhidmatan pengangkutan yang dapat menyelesaikan isu terutamanya isu first and last mile. Pada masa yang sama juga, kita mengharapkan bahawa projek-projek pembangunan terhadap pengangkutan awam ini walaupun mungkin melibatkan kos yang besar ataupun kos yang sedikit, tetapi akhirnya dapat memberikan manfaat secara keseluruhan kepada penduduk terutamanya kawasan di Lembah Kelang. Dan kita mengharapkan agar kerajaan sentiasa peka dan juga membantu daripada aspek meningkatkan aspek penyelenggaraan supaya tidak berlaku lagi masalah-masalah di dalam pengangkutan awam yang sedia ada. Itu daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Doktor Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy UTHM, berkongsi pandangan melihat kepada jaringan pengangkutan awam first and last miles dan sudah tentu membangunkan infra pengangkutan awam di kawasan kepadatan tinggi ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Mengadaptasi digital termasuklah budaya menyelenggara serta pengangkutan awam untuk meningkatkan produktiviti warganya. Banyak lagi akan kami bawakan kupasan melihat dari semasa ke semasa apa yang boleh kita perincikan, apa lagi penambahbaikan moving forward menuju ke hadapan di bawah kepimpinan baharu Datuk Seri Anwar Ibrahim serta seluruh anggota jemaah menteri beliau. Dan sudah tentu untuk waktu ini sebelum saya meninggalkan anda, ramai saya percaya menonton perlawanan FIFA ataupun Piala Dunia Qatar pada sebelah pagi tadi, di mana kami di Astro Awani telah pun bertanyakan kepada anda di pelbagai platform. Kali ini bukan soalan politik, bahang kehangatan Piala Dunia 2022 semakin dirasai dan kami kemukakan soalan berikut kepada anda hari ini. Siapa bakal julang Piala Dunia 2022? 3 pilihan jawapan kami berikan: Argentina, Perancis yang baru menang pagi tadi, ataupun anda sebenarnya tak kisah pun siapa yang menang. Jadi anda scan QR code yang tertera pada skrin ketika ini untuk mengakses soalan yang disediakan dan anda juga boleh melayari undi.astroawani.com. Baik, sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Banyak lagi kandungan-kandungan menarik akan kami bawakan sepanjang hari ini dan juga hari-hari yang mendatang. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.